Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, sabahal khair. Saya doakan moga semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita akan belajar tajuk aqidah, iaitu sifat 20 bagi Allah. Di akhir pembelajaran nanti, apa yang murid-murid akan dapat belajar adalah yang pertama, murid-murid dapat membaca 5 sifat Allah dengan betul. Dan yang kedua, di akhir pembelajaran nanti, murid-murid dapat memahami ataupun murid-murid dapat tahu apa maksud 5 sifat Allah dengan betul. Hari ini 5 terlebih dahulu kita akan belajar, dan selebihnya kita akan belajar pada kelas-kelas yang akan datang, insya-Allah. Jom kita mulakan kelas kita. Jom kita mulakan kelas kita pada hari ini, iaitu sifat 20. Pertama, bila kita sebut sifat 20, ini adalah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita wajib, apa dia? Wajib percaya dengan sifat 20 yang ada pada Allah ini. Wajib percaya. Kalau kita tidak percaya, maka kita boleh jatuh ke dalam kekufuran ataupun murtad. Okey. Baik. Sekarang kita masuk kepada sifat Allah yang pertama. Sifat Allah yang pertama di dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai wujud. 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 Okey, itu adalah di dalam bahasa Arab. Sekarang murid-murid baca ikut ustaz, ya. Sifat yang pertama bagi Allah adalah wujud. Baca wujud. Cuba ulang, wujud. Alright, sekali yang seterusnya, wujud. Bagus. Baik, seterusnya kita akan baca secara bersama-sama sebanyak 3 kali. Boleh? Ready? 1, 2, 3. Wujud. 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 Itu adalah di dalam bahasa Arab, dan maksudnya ialah ada. Apa maksud dia? Yes, ada. Wujud bermaksud ada. Okey, baik. So, bila ditanya ataupun di dalam soalan nanti ditanya, ya, apa yang dimaksudkan dengan wujud? Wujud bermaksud ada, iaitu Allah itu ada. Okey. Yang kedua, sifat yang kedua bagi Allah ialah qidam. Apa? Qidam. Qidam. Qidam ini di dalam bahasa Arab. Jom sama-sama baca ikut ustaz. Qidam. Bagus. Qidam. Qidam. Baik. Sekarang kita baca bersama-sama. Sifat Allah yang kedua ialah qidam. 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 Baik, bagus. Qidam bermaksud sedia. Qidam bermaksud sedia. Sedia ada. Maksudnya Allah ini tidak ada permulaan. Maksudnya Allah ini sedia ada, tidak ada permulaan. So, apa maksud qidam? Qidam maksudnya adalah sedia. Qidam, sedia. Kita ulang balik pada sifat yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan wujud? Wujud ada. Wujud bermaksud ada. Qidam bermaksud sedia. Dan kita masuk pada sifat Allah
yang ketiga iaitu baqa. Cuba dengar Ustaz baca. Baqa. Ustaz ulang. Baqa. Apa yang dimaksudkan dengan baqa? Baqa bererti kekal. Baqa bererti kekal. Baik, murid-murid baca ikut Ustaz. Baqa. Bagus. Baqa. Sebut. Baqa. Baik, sekarang murid-murid baca bersama dengan Ustaz. 1, 2, 3. Baqa. 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 Itu adalah di dalam bahasa Arab sifat Allah yang ketiga iaitu baqa, yang bermaksud kekal. Apa maksud baqa? Kekal, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati, akan ada selama-lamanya dan tidak ada pengakhiran. Apa maksud baqa? Kekal. Baik, sekarang kita ulang balik daripada sifat yang pertama iaitu wujud, bermaksud ada. Bagus. Qidam bermaksud sedia. Dan yang ketiga, baqa bermaksud kekal. Baik. Sifat Allah yang keempat dinamakan sebagai mukhalafatuhu lil hawadith. Ustaz sebut sekali lagi. Mukhalafatuhu lil hawadith. Ustaz ulang. Sifat Allah yang keempat dinamakan sebagai mukhalafatuhu lil hawadith. Baik. Sekarang saya minta murid-murid baca bersama Ustaz secara perkataan. Perkataan yang pertama kita ambil adalah mukhalafatuhu. Cuba. Mukhalafatuhu. Ulang. Mukhalafatuhu. Ulang. Mukhalafatuhu. Okey, baik. Kita baca sama-sama sebanyak 3 kali sama-sama. Perkataan yang pertama. 1, 2, 3. Mukhalafatuhu. 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 Baik, sekarang kita masuk pada perkataan yang kedua. Perkataan yang kedua dipanggil sebagai lil hawadith. Lil hawadith. Lil hawadith. Baik, baca ikut Ustaz. Lil hawadith. Bagus. Lil hawadith. Ulang. Lil hawadith. Baik, baca secara bersama-sama dengan Ustaz. Lil hawadith sebanyak 3 kali. 1, 2, mula. Lil hawadith. Lil hawadith. Lil hawadith. Baik. Sekarang kita nak gabungkan kedua-dua perkataan yang pertama dan juga perkataan yang kedua, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith. Baik. Boleh baca? Ustaz baca dulu, baru murid-murid ikut. Mukhalafatuhu lil hawadith. Baca. Mukhalafatuhu lil hawadith. Ulang. Mukhalafatuhu lil hawadith. Bagus. Apa yang dimaksudkan dengan mukhalafatuhu lil hawadith? Iaitu berbeza dengan ciptaannya.
Maksudnya Allah ini tidak sama seperti ciptaan dia ataupun makhluk dia. Allah tak sama seperti manusia. Bukan. Tidak. Tidak sama sekali. Kita ada hidung, ada mata, dan ada tangan. Allah tidak sama sekali menyerupai manusia. Ustaz ulang. Mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tidak sama sekali menyerupai seperti makhluk dia. Boleh berbeza dengan ciptaannya. Okey, sama-sama kita ulang sekali lagi. Mukhalafatuhu lil hawadith bermaksud berbeza dengan ciptaannya. Okey, jom kita masuk pada sifat Allah yang kelima, iaitu yang terakhir untuk hari ini. Semua ada 20, tetapi untuk hari ini kita belajar 5 terlebih dahulu, iaitu yang kelima dinamakan sebagai, Ustaz baca terlebih dahulu, qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Saya ulang. Qiyamuhu binafsih. Itu adalah di dalam bahasa Arab. Sekarang saya minta murid-murid untuk baca bersama dengan Ustaz secara perkataan, dan perkataan yang pertama adalah kita ambil qiyamuhu. 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 Baik, sekarang murid-murid baca ikut saya. Qiyamuhu. Qiyamuhu. Ulang. Qiyamuhu. Bagus. Qiyamuhu. Dan kita ambil perkataan yang kedua ataupun kalimah yang kedua, iaitu binafsi. Apa? Binafsi. Binafsi. Ustaz baca binafsi. Baik, sekarang murid-murid baca ikut Ustaz. Binafsi. 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 Bagus. Baik, dan kita akan gabungkan kedua-dua kalimah ini, maka dia akan jadi macam mana? Qiyamuhu binafsi. Ustaz ulang. Qiyamuhu binafsi. Ustaz ulang sekali lagi. Qiyamuhu binafsi. Baik, sekarang baca ikut Ustaz. Qiyamuhu binafsi. Baca. Bagus. Qiyamuhu binafsi. Ulang. Alright, last kali. Qiyamuhu binafsi. Mumtaz. Okey, baik. Sekarang kita tengok apa yang dimaksudkan dengan qiyamuhu binafsi. Yang bermaksud berdiri dengan sendiri. Bukan bermaksud Allah ni berdiri, tak. Sebab apa? Makhluk Allah ni tak sama dengan makhluk, kan? Berdiri dengan sendiri bermaksud Allah ini tidak memerlukan manusia ataupun makhluk lain untuk membuat sesuatu. Tidak memerlukan bantuan. Kalau Allah memerlukan bantuan, bermaksud Allah itu lemah. Betul tak? Kalau macam contoh kita manusia, kan, kalau kita nak angkat barang yang banyak, boleh ke kita seorang-seorang? Tak boleh. Kena minta bantuan dengan orang lain. Tetapi Allah ini berdiri dengan sendiri, bermaksud Allah tidak berhajat ataupun tidak memerlukan manusia ataupun makhluk lain untuk membantunya. Sebab apa? Allah ini Maha Kuasa, tidak memerlukan bantuan daripada sesiapa pun. Itulah sifat Allah ini, tidak memerlukan bantuan daripada makhluknya. Makhluk Allah yang cipta kita
Dan memang Allah tak akan memerlukan bantuan pun daripada kita, kan? Contohnya kalau kita tak solat, contoh, Allah tidak ada masalah, kan? Tapi kita yang memerlukan bantuan daripada Allah. Bukan Allah memerlukan bantuan daripada kita, kita yang perlukan bantuan daripada Allah. Itu bermaksud qiyamuhu binafsih. Baik, selesai. Sekarang kita last kali kita ulang daripada awal pembelajaran kita, iaitu sifat yang pertama dipanggil sebagai wujud. Apa maksud wujud? Bagus, ada. Dan yang kedua, qidam. Apa maksud qidam? Sedia. Dan yang ketiga, baqa. Apa yang dimaksudkan dengan baqa? Kekal. Dan yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Apa maksud? Yes, berbeza dengan ciptaannya. Dan yang kelima, yang terakhir, bermaksud qiyamuhu binafsih, yang bermaksud berdiri dengan sendiri. Baik kelas, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik, alhamdulillah selesai kelas kita untuk hari ini. 5 sifat wajib bagi Allah, iaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi. Yang bermaksud wujud bermaksud ada, qidam bermaksud sedia, baqa bermaksud kekal. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith bermaksud berbeza dengan ciptaannya, Allah. Dan yang kelima ialah qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri. Baik, murid-murid, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.